memungkinkan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu. Biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali bin Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Barzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Linastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wa la sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarwasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dihormati juga warisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan iman, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, tulisan Rumi, asalnya tulisan Jawi, dialih tulisan oleh Ustazah Nur Ain Abu. Bab yang ke-38 pada menyatakan kelebihan kubur dan segala huru-haranya, di bawah subtopik mengenai siksaan kubur. Pada saya muka surat 366. Dan bersalah-salahan, yakni tak sama manusia pada siksa kubur. Setengahnya orang yang dipukul akan dia oleh mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir bukan saja menyoal dalam kubur, tetapi juga memukul orang yang jahatlah di dunia, dipukul di kubur hingga tenggelam kepada bumi yang ketujuh. Maka dilontar akan dia oleh bumi kepada kuburnya, dipatah balikkan ke kuburnya semula, kemudian dipukul akan dia pula, pukul lagi. Dan setengahnya orang yang dijadikan amalnya anjing menggigit akan dia hingga hari kiamat. Anjing gigit, kita kena gigit semut pun sakit kan, lagi kena gigit anjing. Itu siapa? Iaitu orang yang khawarij,
Orang Khawarij ni secara ringkas dia menolak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tidak menerima Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sebagai khalifah, ya. Dia berlawanan dengan Syiah lah. Syiah pula terlalu menjunjung Sayyidina Ali sehingga menolak sahabat-sahabat yang lain, ya. Baik. Jadi maknanya tentang akidah. Tentang akidah, kena baiki akidah kita, bukan baiki, kena periksa, cek akidah kita adakah benar-benar bertepatan dengan akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Caranya macam mana? Yang pertama, betulkan niat pada Allah, doa pada Allah dengan ikhlas. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Tunjukkanlah aku akidah seperti mana akidah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Doa dengan ikhlas. Kemudian dari segi usaha, belajarlah ataupun ulang kajilah ataupun semaklah akidah kita dengan kitab-kitab tauhid para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh yang jawilah, tak pandai yang jawi, yang rumi, berperingkat. Kemudian daripada kitab-kitab Melayu, rumi atau jawi, naik pula ke peringkat kitab Arab. Tak pandai Arab, belajar. Dah belajar tak dapat-dapat, maka bacalah atau belilah buku tauhid bahasa Arab yang terjemahan bahasa Melayu, bahasa Melayu Malaysia ataupun Indonesia. Kalau ada yang Malaysia, beli yang Malaysia. Kalau tak ada, belilah yang Indonesia. Lebih kurang sama kan. Kemudian barulah sampai satu peringkat lagi, kita belajar tafsir Al-Quran dan juga kitab syarah hadis. Kitab syarah hadis maknanya kita terus ke sumber, bukan terus, maknanya ke satu peringkat yang terakhir, terus kepada sumber ilmu yang utama, sumber hukum dalam Islam yang utama, iaitu Quran dan hadis, iaitu dengan membaca kitab-kitab tafsir. Jangan terus ke Al-Qurannya, sebab kita tak cukup ilmu 15 jamu ilmu untuk memahami ayat Al-Quran itu dengan secara sendiri tanpa panduan kitab tafsir. Maka kita belilah kitab-kitab tafsir. Kalau tak pandai bahasa Arab, belajar. Dah belajar tak pandai-pandai, tak dapat-dapat, belilah kitab tafsir yang terjemahan bahasa Melayu. Kalau ada yang Malaysia, beli Malaysia punya. Kalau yang tak ada, belilah yang bahasa Indonesia. Kemudian beli kitab syarah hadis. Beli kitab syarah hadis yang Melayu. Kemudian naik peringkat seterusnya yang Arab. Macam tadi juga, kalau tak pandai Arab, belajar. Tak dapat, beli yang terjemahan bahasa Melayu Malaysia atau Indonesia. Itulah peringkat belajarnya, supaya kita nak memastikan akidah kita betul-betul bertepatan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lama Ustaz, masa. Kalau dah sampai ajalnya baru nak buka kitab, meninggal, macam mana kan? Niat dah ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Soal tak sempat tu nombor 2 kan. Kita usahakan. Kita bukan murah Ustaz. Yelah, belilah yang dia kan ada juzuk 1 dulu jual, juzuk 2, juzuk 3 boleh beli sikit-sikit boleh. Baik. Biasanya kitab ni tak lebih mahal daripada handset biasanya lah. Handset saya yang Kikai ni pun made in China ni, Redmi 8 saya cari dia punya cover dah koyak-koyak. Cari cover dekat kedai aksesori handset. Handset apa? Redmi 8. Dah tak ada lah cik. Dia punya dah lama handset tu.
Handset tu dah lama ketinggalan, dah tak ada cover yang apa nama koyak nak ganti, tak ada. Kalau ada pun online lah, mainland China tu ada. Itu ada. Yang terkini dia ada jual, cik, maaf lah. Ini pun yang tikai yang dah lama, yang dah ketinggalan zaman ni pun, masa beli kemarin 500. 500. Kitab, kalau kita tafsir memanglah, kalau beli semua juzuk tu memanglah makan beribu juga. Tapi kitab tafsir Ibnu Kathir dekat Masjid Kampung Kopok tu 30 juzuk Al-Quran tu, kitab tafsir Ibnu Kathir, tulisan Rumi, bahasa Melayu Indonesia lah, 700 ada orang hadiahkan dekat masjid, wakafkan. 700, top up 200 je daripada handset ni. Itu kalau handset yang cikai. Macam saya kan, ikut tangga gaji lah. Biasanya orang tak nak 500 handset ni kan, mau 1000 lebih, ya tak? Baik, jadi usahakan. Itu peringkat belajarnya. Kalau zaman Rasulullah SAW, cara belajarnya secara langsung. Maksudnya macam mana? Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada malaikat Jibril AS. Kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan wahyu tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berperingkat-peringkat lah, satu ayat demi satu ayat, ya, selama 23 tahun hingga dah lengkaplah keseluruhannya. Maknanya zaman itu Rasulullah sampaikan ayat Quran secara langsung. Kalau sahabat faham, sahabat terus amalkan. Kalau sahabat tak faham, sahabat akan terus tanya dengan Rasulullah, ini maksudnya macam mana? Jadi cara belajar sahabat tu macam tu, direct daripada Quran. Kenapa? Sebab Rasulullah ada, boleh tanya direct. Masalah sekarang ni, kalau kita belajar daripada Quran terus sendiri, nak tanya siapa? Kena tanya, kalau betul nak tanyalah, kena tanya orang yang layak memahami ayat Al-Quran tu, yang ada 15 cabang ilmu yang saya pernah sebutkan. Kat internet pun ada, tuan-tuan search je lah. Dah ramai yang upload kan. Syarat nak menafsir Al-Quran, 15 cabang ilmu. Baca je lah. Dah banyak artikel. Baik, carilah kalau ada. Kalau ada, beritahu saya, sebab saya pun tak jumpa juga. Ustaz tak mencari, yelah, nak mencari bukannya tak ambil masa. Nak cari orang miskin pun ambil masa juga. Tanya siapa miskin kan, barulah dibagi duit, dibagi apa nama ni, pertolongan. Dia nak cari orang yang cukup 15 cabang ilmu. Kalau ada, beritahu saya. Baik, itu jadi cara je sebelum nak dapat jumpa orang yang dapat kita bertanya tentang Al-Quran tu. Sementara tu, jangan pula kita tinggalkan saja. Ikut peringkat belajar tadi, seperti mana juga dah sebut banyak kali, kita belajar akademik. Macam mana boleh sampai ke universiti tu? Adakah terus masuk? Hari ni lahir, dah hari ni lahir, katalah hari ni lahir, esok terus masuk universiti. Tak, memang tak. Memang nak masuk tadika tu pun kena umur paling kurang 5 tahun. 4 tahun pun tak bagilah, dia tak bagi. Masuk taska boleh 4 tahun dan ke bawah masuk taska boleh. 5 tahun boleh. 5 tahun tu pun ada kelas asing. Dia tak boleh masuk yang 6 tahun punya. Kalau masuk juga nanti cacar marbah nanti. Cikgunya ngajar macam ni, ada yang ketinggalan. Yang sama-sama 6 tahun pun ada yang ketinggalan. Jadi ikut peringkat umur 6 tahun. Baru masuk darjah 1 7 tahun. Tak ada setakat ni kat Malaysia lah. Darjah 1 umur 6 tahun masuk, tak ada. Dulu pernah PTS, kalau tuan-tuan ingat, darjah 3 terus lompat, kalau keputusan baik lompat darjah 5. Tak berjaya, maksud tak berjaya apa? Tak semua orang boleh.
Dia masa darjah 3 memang terror. Masuk darjah 5 terus habis. Kebanyakannya yang habis, memang habis. Sayang. Walaupun kita tinggal setahun saja. Dia macam terperanjat darjah 5 punya pelajaran. Cikgu-cikgu sekolah rendah biasanya budak darjah 4 lah yang kalau boleh nak dielakkan daripada ngajar budak darjah 4. Kenapa? Dia darjah 3 dengan darjah 4 punya tu beza sangat jauh. Dia punya darjah 1, 2, 3 masih kira macam main-main lagi. Darjah 4 dah masuk sila bagi PSR dululah. Tapi sekarang pun bagi PSR tak ada, tapi dia punya peperiksaan akhir tahun masih lebih kurang sama juga macam PSR. Silibus dia tu dah beza sangat. Jadi maknanya umur tu main peranan, dan juga peringkat kita belajar tu main peranan. Baik, panjang ceritanya tu kan. Maknanya kita nak semak akidah kita tu bukan ambil masa yang sekejap. Cuma yang pertama kita niat ikhlas, minta kebenaran daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita usahakan, bandingkan kitab, jangan satu, bandingkan. Belajar berkitab. Kalau tak berkitab bahaya. Bukanlah maknanya yang tak berkitab tu semuanya salah. Tidak, ada juga yang berkitab tapi sebab dia hafal kitab. Macam saya tak hafal, saya buka kitab. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Baik, sambung. Dan setengahnya orang dijadikan amalnya babi. Allahu Akbar. Amalan dia dijadikan babi, menyiksa akan dia. Bukan setakat jadi babi, babi itu menyiksa dia pula, iaitu orang yang syak pada perkataan ulama radhiyallahu anhum. Masya-Allah. Dia syak, ragu-ragu. Syak ni ragu-ragu, 50-50. Antara ya dengan tidak tu sama berat, 50-50. Apa ya ke kitab ni? Apa ya ke kitab ni? Percaya ke? Itu macamlah 100% tak percaya. Ya ke tidak ni? Ya ke tidak? Ada ya ke tidak lagi. Kalau ya ke tu macam tak percaya terus kan. Ya ke orang ada sembahyang kotak tak boleh sembahyang sunat, haram? Ya ke? Itu bukan 50-50 ya, tak percaya terus. Dah buka banyak kali kan. Kitab apa nama ni Sabilul Muhtadin Litafaqquh fi Amri Din tu kan. Baik, sambung kata Syekh. Jadi apa nama ni, jangan kita syak pada perkataan para ulama. Kata Syekh Abdul Salam dan Suhaimi rahimahullahu taala, dan yang kena siksa itu tubuhnya dan rohnya. Kata ulama ni, yang kena siksa itu tubuhnya dan rohnya. Jadi sakitlah keduanya, kerana riwayat bahawasanya berbantah-bantah roh dan jasad pada hari kiamat. Roh dengan jasad bergaduh. Maka berkata roh bagi jasad, engkau yang berbuat begini-begini. Roh tu cakap dengan jasad, ni kau punya pasal lah ni. Kena siksa. Dan berkata jasad baginya, engkau yang menyuruh dan menghiasi. Bukan kau yang suruh. Aku ikut aja. Ibarat macam nyawa dan badan. 74 dalam tanya, kau siapa? Aku nyawa, kau badan. Boleh pula namanya nyawa dan badan. Bekerjasama mencuri harta sultan pula ya. Baik. Jadi bergaduh rupanya roh dengan jasad ke akhirat. Dan berkata roh adalah aku seperti angin. Kau ni nak tuduh-tuduh aku ni macam angin, tahu tak? Jika tiada engkau, tiada aku kuasa akan berbuat sesuatu. Kalau kau tak ada, aku tak boleh buat apa-apa. Dia punya hujah. Dan berkata jasad, kau nak salahkan aku. Adalah aku seperti batang kayu yang tercampak. Tiada kuasa bergerak tangan dan kaki jika tiada engkau padaku. Kau tak ada, aku tak gerak. Masing-masing menyalahkan satu sama lain. Masa kita hidup ni, kita nyalahkan orang, bukan kita lah, orang lain insyaAllah. Mudah-mudahan orang lain pun tak. Si A nyalahkan B, B nyalahkan A. Dekat akhirat, kita punya badan dengan roh bergaduh. Na'udzubillah, jadi bukan kita lah, orang lain.
Ini contoh. Kemudian dibangkitkan Allah akan satu malaikat menghukumkan antara keduanya. Maka berkata ia bagi keduanya adalah umpama kedua kamu seperti seorang yang maq'ad, iaitu tepuk yang melihat ia dan seorang lagi buta. Yang tepuk ni melihat ia dan seorang lagi buta. Tiada melihat. Tepuk ni kalau tak silap pekak seorang pekak, seorang buta, tiada melihat. Maka masuk keduanya ke dalam kebun. Masuk kebun. Maka berkata yang tepuk, yang pekak ni, aku lihat ada di sana buah kayu, tetapi tiada sampai aku kepadanya. Tepuk ni apa ya? Bahasa timpang. Jadi tepuk. Tepuk yang melihat, dia tu tepuk, timpang, tapi dia boleh melihat. Dan seorang lagi buta, tiada melihat. Maka masuk keduanya dalam kebun. Maka berkata yang tepuk, aku lihat ada di sana buah kayu, tetapi tiada sampai aku kepadanya. Maka berkata yang buta, naik olehmu atasku. Maka naik ia atasnya. Maka mencapai ia akan buah kayu. Maka siapa yang mengambilnya, kamu atau ia? Maka berjawab-jawablah keduanya. Gaduh lagi. Maka berkata malaikat itu bagi keduanya, ginilah, dah tak payah gaduh, ini keputusannya. Telah menghukum oleh kedua kamu atas diri kamu, yakni bahawasanya jasad seperti binatang bagi roh, dan roh itu yang menunggang akan dia. Maka adalah yang kena siksa dan yang dapat nikmat itu roh dan jasad keduanya. Inilah mazhab fahaman jumhur al-ulama. Jadi sepakat ramai ulama mengatakan ke akhirat nanti yang dapat nikmat badan dan roh, yang dapat siksa pun badan dan roh. Masalahnya dekat akhirat dah tak mati lagi. Kita ni luka sikit dah sakit, luka sangat-sangat jadi mati. Dekat akhirat siksa yang sangat-sangat sakit pun dah tak mati dah. Maknanya berterusan. Alhamdulillah. Jadi cumanya kalau akidah kita betul, kita akan diseksa. Orang itulah si kita je, orang itu akan diseksa sebanyak mana dosa yang telah dibuat. Kalau tak diampunkan oleh Allah lah, dia tak bertaubat, maka dia akan dimasukkan neraka seberapa banyak dosa yang telah dibuat. Akhirnya akan masuk syurga juga. Itu sebab tiket yang paling utama tu tauhid tu. Tauhid. Baru ni apa nama ni, dekat taman sebelah perumahan saya tu minta ngajar kuliah. Dia tanya, ustaz, dia bagi pilihan nak ngajar apa ustaz? Kalau dia bagi pilihan, saya minta ngajar tauhid lah. Pasal apa? Tauhid yang pertama sekali, yang paling penting lah. Waludin ma'rifatullah, ngajar tauhid. Baik, jadi apa nama ni, kena pastikan akidah kita betul. Baik, sambung. Bersalahan bagi setengah ulama, berbeza pendapat. Setengah ulama mengatakan azab dan nikmat itu tertentu bagi jasad jua, dan tiada disyaratkan bahawa kembalikan roh kepadanya, dan hanya dijadikan Allah padanya pendapat dan perasa sekira-kira dapat mengetahui dan merasa lazat dan pedih. Maka ditolakkan dia oleh setengah ulama dengan bahawasanya perkataan itu fasid, rosak atau salah, kerana bahawasanya merasai pedih dan dapat mengetahui itu sesungguhnya ada ia pada adatnya pada yang hidup, dan tiada hidup pada adat melainkan dengan roh. Ada yang kata apa, badan je yang kena, roh tak dimasukkan. Kalau macam tu tak rasa. Setengah ulama tolak perkataan tersebut. Jadi dalam kubur tu tuan-tuan, roh akan dikembalikan. Roh akan dikembalikan. Dan kata yafi'i, siksa dan nikmat itu bagi roh dan jasad sekali jika datang roh kepada jasad, dan jika tiada maka tertentu dengan roh jua hingga dibangkitkan. Adapun kemudian daripada dibangkitkan, maka bersekutu keduanya di dalam nikmat dan siksa dengan ijma' ulama, sepakat ulama. Wallahu a'lam. Jadi mana pendapat yang kuat, roh dan jasad lah. Dan sabda Nabi SAW, al-mu'minu fi qabrihi rawdatun khadrahu wa yuwassa'u lahu qabrahu 70 zira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Artinya lebih kurang, bermula orang mukmin di dalam kuburnya
di dalam kebun yang hijau, dan diluaskan baginya akan kuburnya 70 hasta besar, dan menerang ia hingga ada ia seperti bulan penuh purnama. Terang dalam kubur orang beriman. Jadi pastikan akidah kita betul. Dan tersebut di dalam Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, kata Malik bin Anas radhiyallahu anhu, telah sampai akan daku bahwasanya segala roh orang mukmin itu dilepaskan dia pergi kepada barang tempat yang kehendaknya. Dia pergi mana-mana je. Dan sabda Nabi alaihi salam, "Lau anna bani Adama alimu azabal qabri ma nafa'ahumul aishu fid dunya fata'awwadhu billahil karimi min azabil qabril wakhim." Artinya lebih kurang, jikalau bahwasanya segala anak Adam mengetahui mereka itu akan azab kubur, nescaya tiada memberi manfaat akan mereka itu kehidupan pada dunia. Maka minta berlindung oleh kamu dengan Allah Al-Karim yang Maha Mulia daripada siksa kubur yang sangat berat. Kita tahu, cuma tak dapat gambaran ataupun tak dapat merasailah, dapat tahu sahaja kan. Jadi ambil peringatanlah, berlindung pada Allah daripada siksa kubur. Jaga amalan kita lah, akidah dan amalan. Dan pada hadis yang hasan bagi Hakim daripada Abi Dzar, artinya lebih kurang, jikalau mengetahui kamu akan barang yang aku ketahui, yakni daripada huru-hara kemudian daripada mati, nescaya sedikit tertawa-tawa kamu, dah tak lalu nak tahu lah, dan banyak menangis kamu. Nangis ni banyak. Siapa dosa yang lepas tu dah banyak sangat, tapi kena taubat lah. Nangis dia tak taubat. Dan pada setengah riwayat, nescaya tiada lalu bagi kamu makanan dan tiada minuman. Ya Allah, kalau kita tahu tentang huru-hara kubur tu seperti mana Rasulullah tahu, kita tak lalu makan minum. Makan ni berian ikam, tak apa. Orang kenapa? Tak apa. Tak nak. Ai kathira. Melayu kata katira, kathira. Bahasa Arab, asalnya bahasa Arab tu kathira. Tapi orang tak sebut kathira. Katira. Si jadi ti kan. Ra jadi ra, katira. Kalau sebut saya nak kathira, ai kathira satu. Bang salah kedai tu sebelah. Cik lain-lain. Kathira. Sini katira dia memang katira. Kathira bahasa Arab maknanya banyak. Banyak campuran lah. Campur tu, campur ni, campur ni lah. Salah campur tak tentu orang rasa. Dia kena betul juga campurannya tu kan. Baik. Jadi kalau kita tahulah seperti mana tahunya Rasulullah tentang huru-hara kubur, tak lalu makan minum. Ni pasal lalu makan dan minum ni pasal tak tahu macam mana tahunya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi karim. Dan tersebut pada hadis bahawasanya malakul maut, malaikat maut, menilik ia kepada muka segala hamba Allah tiap-tiap hari 70 kali. Cuma kita je tak nampak. Ya Allah. 70 kali tuan-tuan satu hari. Oh, itu ke Ustaz yang saya ternampak kelibat-kelibat? Itu tak pasti. Tak pastilah malakul maut ataupun bukan. Nampak kelibat kan? Maka apabila tertawa-tawa seorang yang dibangkitkan dia kepadanya, berkata ia, hai ajibku, hairanku, bagi anak Adam telah dibangkitkan daku kepadanya dengan mengambil rohnya, padahal dia tertawa-tawa. Kalau dah sampai ajal, kita masih tengah ketawa-ketawa, malaikat maut pelik, hairan. Kau ni aku dah nak cabut nyawa, aku masih ketawa. Ya Allah. Ketawa gembira kalau dengar tentang syurga. Alhamdulillah lah, nikmat-nikmat syurga, tak apalah. Kan? Ya Allah. Jadi kita beringat-ingatlah sentiasa. Baik, masuk subtopik seterusnya, mayat mengetahui orang yang mengurusnya. Dan sabda Nabi SAW artinya lebih kurang bahwasanya mayat, kalau asal bahasa Arabnya mayit,
bahwasanya mayat mengetahui ia akan orang yang memandi akan dia tahu siapa mandikan, dan orang yang menanggung akan dia, orang yang pegang dia siapa, dan orang yang mengkafankan dia dikenal, oh ni saudara aku ni, kawan aku, ni best friend aku ni, tak, aku mati dikafankan, bukan aku mati seokok kat luar berbual cerita, ataupun tanya macam mana dia banyak duit tinggal. Dan orang yang menurunkan akan dia ke dalam lubangnya dikenal, oh ni anak aku ke kan, saudara aku ke, masukkan dalam kubur. Demikian lagi melihat ia akan barang yang diperbuat oleh ahlinya, dia tahu apa keluarga dia buat, ahlinya tu keluarga dia. Maka jikalau kuasa atas berkata-kata, nescaya menegah ia akan mereka itu daripada berteriak dan meratap-ratap. Kalau ada ahli keluarga dia yang berteriak tu apa, menangis, bahasa Kelantan kan, berteriak, menangis dan meratap-ratap, apa budak binilah, ayah kan kalau anak. Kalau boleh dia bercakap, dia akan tegah, jangan nangis, jangan meratap-ratap. Pakal dia tak boleh cakap. Itu sebab antara sebabnya perempuan makruh pergi ke kubur. Sebab itulah makruh perempuan pergi kubur kalau tak berteriak, tak menangis dan meratap. Kalau berteriak dan menangis dan meratap-ratap, haram. Baik. Dan meriwayat oleh Ibnu Abi Dunya daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, tiada daripada mayat yang dihantarkan atas pengusungnya maka dijalankan dengan dia 3 langkah, melainkan berkata ia dengan perkataan yang mendengar akan dia oleh mereka yang dikehendak Allah, melainkan jin dan manusia. Makhluk lain semua dengar, jin dan manusia je tak dengar. Dan berkata mayat, apa dia cakap? Hai segala saudaraku dan orang yang menanggung akan mengusungku, jangan tertipu daya kamu akan kehidupan dunia seperti barang yang menipu daya akan daku, dan bermain-main dengan kamu oleh zaman, yakni masa, seperti barang yang bermain-main dengan daku. Aku tinggal segala harta peninggalanku bagi warisku, dan Tuhan Malik Ad-Dayyan yang mempunyai hutang pada hari kiamat membantahi akan daku dan menghisapkan daku, dan kamu mengiringi akan daku dan kamu tinggal akan daku. Kita tak dengar tuan-tuan, tapi ni dah diberitahu ni. Maknanya kita dah tahulah mayat tu akan bercakap macam ni. Tu bagusnya kalau seorang tolong cakapkan. Angkat dia mayat tu nak dikebumikan, ingatlah itu belum talqin lagi, ni belum talqin. Ingatlah sesungguhnya mayat ni akan berkata begini, hai segala saudaraku. Cakap tu kan. Tak pernah buat orang ustaz, tak apalah, tak nak buat tak apa, tapi kita sekurang-kurangnya kita tahu bila angkat itu mayat tu cakap macam tu sebenarnya. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata ia, barang siapa mengetahui akan bahawasanya mati itu tempat datangnya dan hari kiamat itu tempat janjinya dan di hadapan Allah Ta'ala itu tempat berhentinya, maka sebenarnya bahawa panjang pada dunia itu duka cita. Kita nak datang mana ni? Nak pergi mana? Mati. Nak pergi tempat mati ni. Kita nak berjanji kat mana? Dating kat mana? Hari kiamat. Tempat janji tu, janji temu. Nak jumpa siapa? Jumpa Allah Ta'ala, tempat berhenti. Panjang pada dunia itu duka cita. Jadi sepanjang dunia tu kita akan duka cita, sedih. Kalau tahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salama. Artinya lebih kurang, tiada daripada hamba yang lalu ia dengan kubur seorang lelaki yang ada ia kenal akan dia pada dunia, kawanlah ataupun kenallah, maka memberi salam ia atasnya, assalamualaikum ya ahlal kubur.
ataupun sebut nama dia. Assalamualaikum ya Maliki bin Sarmidi contoh. Nama arwah bapa saya kan. Maka memberi salam ia atas dia, melainkan dikenalnya akan dia. Anak aku beri salam. Anak aku dah lama tak beri salam. Pun tahu juga. Dan mengembali atasnya akan salamnya. Dia jawab. Cuma kita tak dengar lah. Kalau pergi Masjid Kopok tu kan, lalu kuburan Masai tu kan, beri salam. Yang ramai-ramai tu jawab, cuma tak dengar lah. Kalau dengar tak sampai ke Kopok patah balik. Waalaikumsalam Ustaz. Dah patah balik. Tak sampai ke Kopok nanti. Tapi dia jawab. Dia jawab. Dan pada setengah riwayat dia jawab tu jadi doa lah. Kan beri salam dan jawab salam tu doa. Kita doakan orang kubur pun doakan kita. Tu yang ada lagu daripada Indonesia tu kan. Apa dia kata? Bila aku mati aku doakan. Macam tu lah benda dah, ayat dia lupa dah. Lagu dia tu kan. Isteri saya tanya, orang dalam kubur boleh doakan ke? Ada kitab kata ada. Kalau kata Kiai Muhammad Muhammad Ramli Kiai apa nama dia? Kiai Ramli siapa Indonesia tu lupa pula. Bukan Kiai yang masih hidup lagi ni. Dia kata ada sebut, pernah dalam kuliah ada sebut kitab, dibacakan kitab orang kubur doa, boleh doakan orang yang hidup. Salah satunya inilah, kita beri salam, dia jawab salam. Dan pada setengah riwayat, dan jikalau tiada dikenalnya akan dia sekalipun, maka menjawab ia akan salamnya. Dia macam orang hidup juga, kita beri salam dia jawab. Tak kenal pun dia jawab. Beri salam kubur. Paling tidak, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wahai ahli kubur. Dia ada sambungan tu, kami akan menyusul juga akan datang. Tu. Kalau tak silap, wa inna ila rabbina lamunqalibun, macam doa Imran tu kan. Tersebut dalam kitab Manawi. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang saya bacakanlah. Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa radda alaihi hatta yakuma. Artinya lebih kurang, tiada daripada seorang lelaki yang menziarah akan kubur saudaranya, adik-beradiknya lah, asal saudaranya tu, dan duduk ia atasnya, melainkan berjinak-jinak ia dengan dia, dan menjawab ia atasnya hingga berdiri ia daripada kuburnya. Dia maknanya dia dengar kita cakap tu kan, dia dengar. Menjawab ia atasnya, cuma kita tak dengar lah apa dia cakap dalam kubur tu. Kita cakap tu dia dengar. Contoh apa-apa, saya dah kahwin bah, contoh kan. Dulu meninggal belum kahwin, contoh kan. Saya dah ada anak ni ramai kan. Dia dengar. Cuma dia tak jawab lah. Jawab kan tak datang lagi lepas ni nanti. Ya nak, habis. Dah tak datang lagi dah. Baik, dia dengar. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anasu ma yakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fi darid dunya. Artinya lebih kurang, bermula terlebih berjinak-jinak keadaan mayat di dalam kuburnya apabila menziarah akan dia oleh orang yang ada ia kasih akan dia di dalam dunia. Orang yang rapat dengan dia, ziarah dia, suka dia. Suka, cuma tak dapat nak tunjuk lah. Jadi dalam kitab ni tolong beritahukan. Dia suka. Dia suka. Apa hikmahnya dia tak menjawab, dia tak cakap, supaya kita tak takut lah. Kan takut kan. Bukan main kalau dah meninggal dunia, bangunlah, hiduplah balik. Hidup balik kan lah. Tak sanggup pula kita kan. Baik. Jadi itu sebab tak dengar. Dan riwayat setengah orang solihin, orang-orang solih, lalu aku di atas kubur orang banyak di berjalan, maka aku baca Fatihatul Kitab, Fatihah, dan Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas, dan Qul a'udzu, surah Al-Falaq, dan suratul Nas, surah Muawwidzatain. Tiga kali. Kedua-duanya.
Jadi apa, Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq dan suratul Nas tu 3 kali. 3 kali. Maknanya Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ataupun semua sekali itu 3 kali. Maka aku hadiahkan pahalanya bagi ahli kubur. Maka mengambil akan daku oleh ngantuk. Maka aku lihat akan nur turun dari langit. Dia tidurlah ceritanya. Aku lihat nur cahaya turun dari langit, penuh akan bumi. Cahaya teranglah bumi ni, dan dipotong daripadanya. Diberi atas tiap-tiap kubur sesuatu. Dan kata yang berkata bagiku, kemudian ada yang bercakap, inilah pahala bacaan kamu yang kamu hadiah kepada mereka itu. Cahaya tu dibagi-bagi kepada ahli kubur, sikit kan? Macam tu. Itu kata orang solihin, orang yang soleh di mimpi. Dan sabda Nabi SAW, ma min muslimin marra bi qabrin min maqabiril muslimina illa qala lahu ahlul kuburi ya ghafilun law alimta ma na'lamu la dhaba lahmuka ala jasadika wa damuka ala bidanika. Artinya lebih kurang, tiada daripada Muslim, orang Islam yang lalu ia dengan satu kubur daripada beberapa kubur Muslim, melainkan berkata baginya oleh ahli kubur itu. Apa ahli kubur itu cakap? Hai orang yang lalai, jikalau mengetahui kamu akan barang yang kami ketahui, nescaya hancurlah daging engkau atas jasad engkau, dan hancur darah engkau atas badan kamu. Jangan lalai. Ini kitab ni dia tolong cakapkan apa yang orang dalam kubur tu cakap. Kita dah dengar ni, ambil pengajaran lah. Jangan nak tunggu kita dengar suara dia sebenar. Memang tak dengar lah kan. Tapi maknanya dah diberitahu dalam kitab, kita ambillah pengajaran. Dan sabda Nabi SAW, innal abdal mu'mina idza wudi'a fil qabri wa uq'ida wa qala ahluhu wa aqribahu wa ahibbahu wa sayyidahu wa syarifahu wa amirahu qala lahul malaku isma' ma yaquluna anta kunta sayyidan wa anta kunta syarifan wa anta kunta amiran. Qala al-mayyitu ya laitahum lam yakunu fayadghatu daghtatan yakhtalifu biha adla'uhu. Artinya lebih kurang, bahawasanya hamba yang mukmin beriman, apabila dihantarkan dia ke dalam kubur dan didudukkan dia, dan berkata ahlinya, ahli keluarganya, dan segala kerabatnya, dan segala kekasihnya, dan segala anak-anaknya, hai penghulu, hai syarif, hai raja. Berkata malaikat bagi mayat, dengar olehmu akan barang yang berkata mereka itu. Dengar tu, bagi kau cakap, adalah engkau sayyid, ketua, dan engkau syarif, mulia, dan engkau raja. Kata mayat itu, mayat terjawab, hai kiranya mudah-mudahan mereka itu tiada ada. Maka dipicitkan, dihimpitkan atasnya akan sebagai picit himpit yang berselisih dengan dia tulang rusuknya. Makna dipuji oleh ahli keluarganya. Malaikat pun nak dengar tu, keluarga kau puji kau. Mayat pun cakap, hai kenapa lah dia orang puji-puji aku kan? Itu kalau amalannya apa nama ni, mukmin tu, kalau mukmin jadi kena dipuji tu Mulu hai syarif hai raja. Kalau puji yang sebenar tak apalah, bukan puji yang sebenar rasa ni dengan diseksa. Baik, cukuplah kata ni beberapa perkara tentang kubur. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar jadi manfaat untuk saudara tuan-tuan, jadi peringatan kita insya-Allah dapat sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.